Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Kita akan sambung pembelajaran pada minggu ini, iaitu pendidikan kesihatan. Tajuk yang baru, penyakit berjangkit. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran kita terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan penyakit tangan, kaki dan mulut serta penyakit konjungtivitis. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit-penyakit tangan, kaki dan mulut serta konjungtivitis. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat mereka cipta bahan maklumat mencegah penyakit tangan, kaki dan mulut serta penyakit konjungtivitis. Jelas? Baiklah. Kita tengok pula kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ialah di mana cikgu dapat mengukur sama ada kamu berjaya menguasai pembelajaran kita ataupun tidak. Di mana jika murid-murid dapat menjelaskan dengan nyata tentang cara menjaga kebersihan diri dan cara mencegah penyakit berjangkit, maka kamu telah dapat menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai permulaan, penyakit berjangkit ni maksud dia apa? Definisi penyakit berjangkit merujuk daripada kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen secara langsung atau melalui vektor ataupun medium. Penyakit berjangkit ni ialah penyakit yang disebabkan oleh patogen secara langsung. Patogen tu secara langsung kepada kita ataupun melalui vektor atau medium. Vektor atau medium ni ialah kita dapat melalui benda lain, bukan melalui patogen tu. Maksudnya dijangkiti daripada orang yang lain. Jelas murid-murid? Baiklah. Lepas tu kita kanak-kanak yang main tadi tu dia akan tangan yang bermain tadi kan, dia sentuh pada muka, sentuh mata, ataupun mulut. So bila bakteria ataupun virus tadi masuk ke dalam badan kita melalui tadilah tangan kita yang pegang tadi, so dia akan, kanak-kanak tersebut akan dapat penyakit tangan, kaki dan mulut. Tanda-tanda dia, simptom ataupun tanda-tanda kanak-kanak yang dijangkiti penyakit ini. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah yang cikgu letak tu, tanda-tanda dia yang pertama, kanak-kanak akan rasa sakit pada mulut. Mulut akan rasa sakit. Kemudian ruam. Ruam tu yang bintik-bintik lah. Bintik-bintik yang merah tu, dia akan naik pada mulut, pada tangan. Tu kalau tengok pada gambar rajah tu, lidah pun sekali boleh jadi. Pada kaki. Itu adalah tanda simptom-simptom ataupun tanda-tanda jika kanak-kanak mendapat ataupun dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut ni. So bila dah tengok ada tanda-tanda pada kanak-kanak yang dijangkiti penyakit ni, cepat-cepatlah bawa ke hospital. So cara penyakit berjangkit
ini tersebar. Dia berjangkit pada orang lain macam mana? Apabila bersentuhan dengan pesakit ataupun bersentuhan dengan kanak-kanak yang dijangkiti penyakit ni. Ataupun terkena air liur kanak-kanak yang dijangkiti penyakit ni. Semasa kanak-kanak tadi batuk ataupun sebagainya. Tu cara penyakit tangan, kaki dan mulut ni tersebar. Sebab tu dia penyakit berjangkit, dia boleh berjangkit. Maksudnya bila seorang kanak-kanak kena, dia boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain. Sebab tu bila ada tanda-tanda dijangkiti penyakit ini, terus bawa ke hospital. Kalau kamu dijangkiti penyakit ni, duduk seorang-seorang. Jangan bergaul dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik yang lain. Maklum kepada ibu bapa dan terus pergi ke hospital. Jelas semua? Okey. Yang kedua ialah penyakit konjungtivitis. Apa ni cikgu? Tak faham. Okey. Dalam bahasa Melayu kita panggil radang mata. Sakit mata lah. Masih lagi pada muka surat yang sama dalam buku teks PJPK kamu. Okey. Penyakit yang kedua ni merupakan penyakit radang pada mata putih. Mata kita pada mata yang warna putih tu dia akan jadi radang. Berwarna merah lah. Kamu boleh tengok pada gambar yang cikgu sediakan ni. Penyakit ini disebabkan oleh kuman, bakteria ataupun virus. Tanda-tanda bila seseorang dijangkiti penyakit radang mata ni ataupun konjungtivitis ni adalah mata akan jadi sensitif pada cahaya. Maksudnya dia tak boleh berada di tempat yang cerah. Tiba-tiba kena duduk dalam gelap saja. Kalau cerah dia jadi sakit mata. Yang kedua, gatal-gatal pada mata. Kita akan rasa gatal pada mata dan takkan rasa nak gosok mata kita tu. Yang seterusnya, tanda-tanda yang ketiga, mata akan menjadi merah, berair dan kamu akan rasa pedih pada mata kamu. Penyakit ini boleh berjangkit. Penyakit ini boleh berjangkit apabila bersentuhan dengan pesakit. Sama juga macam tadi. Bila kita nampak ada orang sakit mata, penyakit konjungtivitis ni, kita jangan pergi dekat dengan dia. Kita jangan sentuh dia. Takut bakteria, virus ataupun kuman yang ada pada orang tu akan menjangkiti kita. Ataupun terkena air liur daripada pesakit ketika dia batuk, bersin ataupun sebagainya. Ingat. Untuk yang kedua, penyakit yang kedua ni dia tidak macam penyakit yang pertama tadi. Penyakit yang pertama tadi hanya menyerang kanak-kanak dalam lingkungan 5 hingga 10 tahun. Tapi penyakit mata ni, penyakit konjungtivitis ni, dia boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Budak kecil, orang dewasa, kanak-kanak, remaja ataupun orang yang tua. Semua boleh kena penyakit ni. Jelas semua? Alhamdulillah. Sekarang kita tengok cara mencegah penyakit berjangkit yang kita dah belajar. Murid-murid, tengok buku teks pada muka surat 89. So, dalam buku teks kamu disenaraikan 6 cara untuk mencegah penyakit berjangkit. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil daripada penyakit berjangkit. Penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun
konjungtivitis ni sangat mudah. Mudah saja cara nak mencegah. Okey. Yang penting, yang paling utama adalah menjaga kebersihan diri. Kalau kita jaga kebersihan diri kita, insya-Allah kita tak akan dapat dijangkiti dengan penyakit berjangkit ni. So yang pertama, elak sentuh pesakit. So untuk penyakit, jenis-jenis penyakit yang berjangkit ni, biasanya terutama sekali jangan sentuh pesakit. Pesakit ni adalah individu yang dijangkiti penyakit berjangkit ni. Maksudnya kalau ada orang sakit dijangkiti penyakit berjangkit ni, dia perlu kuarantinkan diri dia. Kalau tak, dia boleh menjangkiti orang lain pula. Sama macam COVID ni, siapa yang sakit COVID, siapa yang bila pergi hospital test positif, dia tak boleh campur dengan orang lain, sebab nanti orang lain pun akan kena juga penyakit tu. So dia kena kuarantin. Duduk seorang-seorang, jangan bergaul dengan orang. Okay, yang kedua, makan makanan berkhasiat. Okay. Apa kaitan makanan dengan penyakit berjangkit ni? Bila kita makan makanan berkhasiat, kita makan sayur, kita makan buah, kita dapat vitamin, kita dapat zat besi, semua keperluan badan. So vitamin, zat besi apa yang kita ambil daripada makanan yang kita makan tadi, yang makanan berkhasiat tadi, memberi kita kekuatan ataupun imunisasi. Maksudnya badan kita ni, kalau ada kuman, ada bakteria, ada virus nak menjangkiti kita, vitamin apa semua yang kita ambil, yang kita dapat daripada makan sayur, makan buah dan sebagainya, dapat membantu menghalang daripada kita jatuh sakit. Okay. Yang ketiga, tutup mulut ketika batuk ataupun bersin. Ini kepada semua. Kepada semua. Kamu sakit ataupun tak sakit, bila batuk ataupun bersin, kita kena tutup mulut kita. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan. Sebab tu kalau kamu tengok ada orang yang batuk ataupun ada orang yang bersin, dia tak tutup mulut, orang akan kata pengotok. Betul tak? Okay. So untuk menjaga kebersihan, bila kita bersin ataupun bila kita batuk, kita tutup mulut. Supaya virus-virus yang ada dalam mulut kita ni, bila kita batuk, kita bersin, dia tak pergi ke, tak disebarkan pada orang lain pula. Yang keempat, elak sentuh muka dengan tangan yang kotor. Tangan kanak-kanak biasalah main macam-macam. Kan, kita tak boleh nak halang benda tu. Memang kanak-kanak sifat dia memang suka bermain, dan dia tak boleh dapat nak fikir lagi kotor ataupun tidak. So pastikan bila tengah bermain tu, jangan sentuh bahagian muka kamu ni. Cikgu, saya main dalam rumah saja, cikgu. Kita main dalam rumah sekalipun, mainan kita jatuh di lantai. Lantai ni tempat kita berjalan kan, kita guna kaki kita pijak. Kaki kita ni kita berjalan merata, kita tak tahu mana tempat yang kita pergi yang ada kotoran ni, ada bakteria, ada kuman ke apa, kita masuk rumah. So lantai tu berkemungkinan kotor. Mungkin kita main apa, ada yang mainan jatuh, kita jatuh tangan kita di bawah kan. So, bila kita sentuh muka, berkemungkinan ada kuman atau bakteria yang akan menjangkiti kita, mungkin akan dapat penyakit-penyakit yang berjangkit macam ni. Okay, seterusnya, kuarantin sendirian. Ini bagi orang yang dah kena, yang dah dijangkiti penyakit berjangkit ni lah. Kuarantin sendirian maksudnya duduk sendiri, jangan campur, jangan bergaul dengan orang lain. Kalau di rumah, duduk dalam bilik seorang-seorang, senyap-senyap. Cikgu, macam mana saya nak makan, minum, lapar, macam mana? Duduk dalam bilik.
lapar nak makan minum, nanti bagi tahu mak hantar makanan ke bilik. Sebab apa? Sebab kalau kamu keluar sama dengan family kamu, makan di meja apa semua, takut penyakit kamu tu akan menjangkiti orang lain pula. Dah satu family kena teruk. Dan yang terakhir, kerap basuh tangan menggunakan air dengan sabun. Tangan kita ni kerap kita basuh. Tambah-tambah lagi, zaman pandemik sekarang ni memang sentiasa perlu basuh tangan, kan? Tak ada sabun, tak ada air, pakai hand sanitizer. Okey, jelas murid-murid? Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok buku teks, muka surat 90. Okey, dalam gambar pada buku teks tersebut, pameran kesihatan yang dibuat oleh pejabat kesihatan daerah. Okey, pameran ni dibuat oleh pejabat kesihatan daerah untuk menyebarkan maklumat, untuk menyebarkan ilmu berkaitan tentang penyakit berjangkit ni. Tajuk yang kita belajar tu penyakit berjangkit, penyakit tangan, kaki dan mulut dan penyakit konjungtivitis. Okey. So bila masyarakat dia mendapat maklumat, diberikan ilmu tentang penyakit-penyakit ni, maka bila berlaku satu situasi macam tu, masyarakat tahu apa yang perlu dibuat. Bila berlaku satu situasi yang berkait dengan penyakit berjangkit ni, so masyarakat kawasan tersebut dapat kawal daripada penyakit tersebut merebak menjadi teruk. Sama juga dengan sekarang ni, musim pandemik COVID ni. Sebab tu sekolah ditutup. Kerajaan mengarahkan pelaksanaan PKP. Kenapa? Supaya penyakit COVID yang boleh merebak, berjangkit pada orang ramai ni dapat kita bendung. Dapat kita kawal. Supaya tak ada lagi orang yang kena penyakit ni. Kalau sekolah dibuka, kerajaan tak laksanakan PKP, okey, keadaan kita macam biasa. Orang keluar rumah, ramai orang di shopping mall, keluar berjalan-jalan, pergi sana pergi sini. Penyakit COVID tak dapat dikawal, tak dapat dibendung. Jumlah akan bertambah. Sebab itulah apa yang kerajaan buat sekarang ni, kita sebagai masyarakat kena patuh. Cikgu dah lama sangat duduk rumah, cikgu boring nak keluar jalan-jalan pun semua. Okay. Kita jangan fikir kita nak seronok sekarang. Jangan disebabkan keseronokan kita yang sekejap sekarang ni kita nak rasa sebab boring dah. Bosan lama duduk rumah, tiba-tiba wallahualam, na'udzubillah, kita minta kesimpang lah, tiba-tiba kita kena COVID pula. Tak kejenuh. Baloi ke tak untuk seronok dalam masa sekejap, tapi kena COVID. COVID ni dia bagi kesan dalam masa jangka yang lama. Bila kena penyakit COVID ni, yang pertama sekali, penyakit tu dah ada pada kita. Lepas seminggu baru kita dapat kesan kata kita dapat penyakit COVID tu. Minggu kedua baru kita tahu. Baru main demam, baru main batuk, baru main penat. Teruk lagi, dia ada level dia ada tahap dia. Kalau tahap 3, tahap 4, kamu kena duduk dalam hospital, kamu kena pakai oksigen, tu dah teruk dah. Tahap 5, kamu hidup lagi. Tapi kamu tak boleh buat aktiviti macam biasa. Kamu akan ditidurkan di hospital. Kalau tengok dalam berita kan, banyak dah kes tu. Tu tahap yang kelima. Tahap kelima ni, doktor cakap 50-50 untuk COVID ni. Tahap kelima ni 50-50. Sama ada
paru-paru kamu yang dalam badan ni boleh baik balik ataupun sampai masa kamu akan meninggal. 50-50. Sebab tu cikgu selalu pesan, apa yang kita nak buat, kita kena fikir, kita tengok jauh. Kenapa orang arahkan, Kementerian Kesihatan Malaysia arahkan duduk di rumah? Jangan campur, jaga jarak. Sebab penyakit tu boleh berjangkit dan sangat berbahaya. Okey. Baiklah, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Sekarang kita tengok tugasan. Okey, tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buat latihan uji minda. Okey, boleh tengok dalam buku teks muka surat 91. Gunakan buku tulis PJK. Okey, salin soalan. Soalan cikgu nak kamu salin dan ada gambar-gambar dia. Okey, so gambar tu kalau kamu mampu, kamu boleh print ataupun photostat, kamu boleh lekat. Kalau tak, kamu terpaksalah lukis. Tak pandai lukis, cikgu, kamu tekak. Macam mana kamu nak buat, usahalah. Okey. Buat dalam buku tulis. Bila dah siap, ambil gambar latihan yang kamu dah siap buat tu. Okey, hantar gambar yang kamu ambil tadi menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey, tugasan yang kedua, cikgu nak kamu hasilkan sebuah poster berkaitan penyakit berjangkit. Okey, kita belajar 2 penyakit berjangkit hari ini. Penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun penyakit konjungtivitis, penyakit mata. So, pilih salah satu penyakit mana yang kamu nak buat dan buat poster. Poster apa? Poster tentang penyakit tersebut. Cara mencegah kena ada, simptom-simptom kena ada dan punca kena ada. Dalam 3 benda kena ada dalam poster kamu berkaitan dengan penyakit yang kamu pilih. So, kamu boleh rujuk buku teks, cari maklumat ataupun kalau dah boleh cari maklumat yang tambahan dari internet, kamu boleh cari dalam www.infosihat.gov.my. Okey, cari penyakit yang kamu pilih. 2 tadi itulah. Tangan, kaki dan mulut ataupun penyakit konjungtivitis. Okey. Poster ni kamu boleh gunakan kertas bersaiz A4 dan tampal dalam buku tulis. Bila dah siap poster, ambil gambar. Lepas tu hantar gambar yang kamu dah ambil tadi menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan grup WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Kalau kamu ada sebarang masalah, okey, boleh mesej cikgu, boleh PM cikgu. Okey, insya-Allah cikgu akan tolong. Jangan lupa, jangan lupa kehadiran isi untuk PDPR kita. Okey. So, itu saja PDPR kita untuk kali ini. Okey, sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran kita, cikgu nak mohon kerjasama daripada semua lah. Untuk yang pertama, ikuti sesi pembelajaran. Maksudnya tengok video cikgu hantar ni lah, video yang cikgu buat ni. Dan hantar tugasan yang cikgu bagi. Apa saja kerja yang cikgu bagi, buat, bagi siap dan hantar. Ambil gambar, hantar. Okey, tu cikgu nak catatlah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.